Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baik, pada video kali ini saya akan terangkan tentang konsep permintaan wang, ya, konsep permintaan wang mengikut teori Keynes, ya, mengikut teori Keynes, iaitu teori ekonomi moden lah, ya. Keynes ini dia memperkenalkan teori permintaan wang yang menurut beliau permintaan wang ini ada tiga tujuan, okey, iaitu tujuan urus niaga, okey, urus niaga, tujuan awasan, dan yang ketiga tujuan spekulasi. Okey, tujuan urus niaga, simbol dia MDT, ya, MDT, dan simbol ini tak semestinya sama, ya. Setiap buku rujukan mungkin dia letak simbol yang lain-lain, ya. Simbol untuk di sini, simbol tujuan urus niaga ialah MDT. Tujuan untuk awasan ialah MDP, ya. Manakala tujuan spekulasi ialah MDS, ya, MDS. Okey, so kalau kita lihat di sini, ya, permintaan wang, ya, ialah kuantiti wang tunai yang dipegang oleh orang ramai, okay, oleh orang ramai untuk tujuan urus niaga, awasan dan spekulasi. Okey, awasan dan spekulasi. Punya keyword di sini ialah yang dipegang oleh orang ramai. Di tangan orang ramai, kan? Yang berada di tangan orang ramai. Itu adalah kuantiti wang yang diminta lah, permintaan wang, ya. Baik, cuba kita lihat pula maksudnya. Okay, kita lihat maksudnya di sini, ya. Permintaan wang untuk tujuan urus niaga ialah permintaan wang untuk membeli barangan yang diperlukan, ya, iaitu membuat perbelanjaan harian. Itu senang untuk kita faham, ya. Untuk tujuan urus niaga itu untuk membeli barang-barang dan perkhidmatan, ya, secara perbelanjaan harian kita lah, ya. Manakala tujuan awasan pula, ya, tujuan awasan ialah permintaan wang untuk menghadapi keadaan kecemasan pada masa depan yang sukar diramalkan, ya. Contohnya rawatan, penyakit dan kemalangan. Dan pendidikan pun boleh juga sebenarnya, awasan di pendidikan, ya. Tiba-tiba kan ibu bapa kamu menyimpan duit, ya, untuk kamu masuk universiti, kan, ya, itu juga merupakan satu bentuk awasan lah, ya. Tiba-tiba dapat tawaran daripada mana-mana universiti, kan, memerlukan perbelanjaan segera, maka tujuan permintaan wang untuk awasan akan digunakan, ya. Baik. Manakala yang ketiga ialah permintaan wang untuk spekulasi, ya. Permintaan wang untuk spekulasi iaitu permintaan wang untuk membeli bond bagi mendapatkan keuntungan. Membeli bond ini macam aktiviti pelaburan jugalah, ya, tapi dengan matlamat untuk mendapatkan keuntungan. Bond ini dibeli pada harga bond rendah dan dijual pada harga yang tinggi, ya. Apa itu harga bond, kita akan lihat nantilah, ya. Okey. Baik. Yang kedua, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan wang, faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga-tiga permintaan wang ini, ya. Yang pertama, faktor permintaan wang ataupun faktor yang menentu permintaan wang untuk tujuan urus niaga ini, yang pertamanya ialah pendapatan lah. Ditentukan oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan wang, ya, untuk tujuan urus niaga, ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Permintaan wang untuk tujuan urus niaga ini tidak dipengaruhi oleh kadar bunga, tetapi dipengaruhi oleh permintaan dipengaruhi oleh
pendapatan. Ya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi permintaan wang untuk tujuan urus niaga. Okey, maka oleh kerana situasinya macam tu, okey, oleh kerana situasinya macam tu, maka rajah permintaan wang untuk tujuan urus niaga ni berbentuk macam ni. Okey, iaitu berbentuk mencerun positif berhubung positif dengan pendapatan. Dan ini adalah paksi pendapatan dan ini adalah paksi kuantiti wang yang diminta untuk tujuan urus niaga sahaja. Okey, bukan paksi ini bukan kadar bunga tapi pendapatan. Ya. Sebab apa bukan pendapatan? Bukan kadar bunga sebab permintaan wang untuk tujuan urus niaga ini tidak dipengaruhi oleh kadar bunga tapi dipengaruhi oleh pendapatan. Maka bentuk keloknya berbentuk macam ni lah, ya, cerun positif. Ya. Katakan pendapatan negara ialah Y, pendapatan Y0, maka permintaan wang untuk urus niaga ialah M0 unit. Kan? Tapi jika pendapatan naik daripada Y0 ke Y1, kan, maka permintaan wang untuk tujuan urus niaga naik menjadi M1. Ya, itu dia punya bentuk dia. Jadi di sini ialah permintaan wang untuk urus niaga sahaja. Okey, urus niaga sahaja. Kalau kita lihat uraian dekat sini, kelok M, ini dia campur dengan awasan. Sebab apa? Faktor yang mempengaruhi permintaan wang untuk tujuan awasan juga dipengaruhi oleh pendapatan. Dia campur terus. Kelok tadi dia menggabungkan terus permintaan wang untuk untuk urus niaga dan awasan dalam satu rajah. Kerana tujuan awasan ditentukan juga oleh tingkat pendapatan. Okey, ditentukan juga oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan wang. Dan tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Maka seperti yang rajah tadi, okey, seperti rajah tadi, kalau kamu lihat pada rajah ini, ya, kalau kamu semua lihat pada rajah ini, ya, kalau untuk tujuan awasan pun sama juga, ya. Tujuan awasan pun sama, iaitu ini adalah total bagi permintaan untuk urus niaga dan awasan. Sebab kedua-duanya dipengaruhi oleh pendapatan. So kedua-dua permintaan wang untuk urus niaga dan awasan ini digabungkan dalam satu kelok, MDT tambah MDP. Di atas yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan, iaitu mencerun positif. Okey, menunjukkan permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan mempunyai hubungan positif dengan tingkat pendapatan negara. Ya, positif. Jadi kalau pendapatan negara turun pun, permintaan untuk tujuan urus niaga pun akan turun. Urus niaga dan awasan pun turun juga. Okey. Jadi kalau kita buat satu gambar rajah yang kita nak tunjukkan hubungan antara permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan ini dengan kadar bunga, bentuknya akan menegak. Macam ni kelok dia. Ini paksi kadar bunga, okey, kadar bunga, ini permintaan wang. Kuantiti wang yang diminta. Tapi kalau kita nak lihat hubungan dengan kadar bunga, nampaknya perubahan kadar bunga sama ada dari R0 ke R1 ataupun dari R1 ke R0 tidak mengubah kuantiti wang yang diminta. Ini bermakna permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Okay? Kalau kita tengok uraian dia, MDT dan MDP ini di atas menunjukkan garis lurus dan selari dengan paksi menegak, selari dengan paksi kadar bunga, kan? Dan bentuknya tak anjal sempurna. Ini menunjukkan permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan tidak dipengaruhi oleh tingkat kadar bunga. Tidak dipengaruhi. Kadar bunga tinggi ke, rendah ke, permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan tetap sama di M0. Okey, M0. Ya, jadi kalau kita lukis kelok dia,
permintaan untuk tujuan urus niaga dan awasan, bentuk kelok dia menegak macam ni sahaja. Okey, menegak saja macam ni. Okey. Baik. Okey, manakala permintaan wang untuk spekulasi. Okey, kalau kita nak lihat permintaan wang untuk spekulasi, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, alright. Kalau kita lihat di sini, permintaan wang untuk tujuan spekulasi ini ialah permintaan wang untuk ditentukan oleh kadar bunga. Dia berbeza dengan awasan dan urus niaga. Tujuan spekulasi ini dipengaruhi oleh kadar bunga, ditentukan oleh kadar bunga. Kadar bunga berhubung secara negatif, ya, secara songsang dengan harga bond. Apabila kadar bunga naik, bermaksud harga bond telah turun. Maka pada waktu ini orang ramai akan harga bond ini turun. Orang ramai akan membuat permintaan wang yang akan menurunkan permintaan wang. Harga bond yang rendah menyebabkan pembelian bond meningkat. Okey. Keinginan memegang wang tunai menurun. Jadi wujud hubungan songsang antara kadar bunga dengan permintaan wang. Jadi kalau kita lihat di sini, kadar bunga berhubung secara songsang dengan harga bond. Okey. Apabila kadar bunga itu naik, okey, bermaksud harga bond turun. Dan harga bond turun. Jadi orang ramai menyebabkan permintaan wang menurun, ya. Permintaan wang menurun. Kenapa permintaan wang menurun? Sebab orang ramai akan membeli bond, kan? Membeli bond. Sebab harga bond yang rendah, kan? Harga bond yang rendah menyebabkan pembelian bond meningkat dan keinginan memegang wang tunai menurun. Itu maksud dia. Keinginan memegang wang tunai menurun. Sebab apa? Wang tunai yang digunakan untuk beli bond. Okey, untuk beli bond. Jadi tiada wang tunai lah yang dipegang oleh orang ramai. Jadi wujud hubungan songsang antara kadar bunga dengan permintaan wang. Okey. Begitu jugalah sebaliknya, ya. Begitu juga sebaliknya jika kadar bunga rendah, kan? Jika kadar bunga rendah bermaksud harga bond tu tinggi. Harga bond tu tinggi. Maka pada waktu itu permintaan wang meningkat. Kerana harga bond yang tinggi menyebabkan pembelian bond menurun. Harga menurun. Orang akan jual bond. Dan keinginan untuk memegang wang tunai akan meningkat. Itu situasi dia. So kalau keadaan dia macam tu, maka rajah permintaan wang untuk tujuan spekulasi akan berbentuk macam ni. Okey, akan berbentuk macam ni. Okey. Baik, ini bentuk rajah dia. Okey, bentuk rajah dia macam ni. Baik, berdasarkan rajah dia, ya, kadar bunga, ini adalah kuantiti wang, ya, kuantiti wang. Maksud dia, jika kadar bunga naik, katakan pada kadar bunga R0, permintaan wang untuk tujuan spekulasi ialah tinggi, iaitu M0. Tapi bila kadar bunga naik, dari R0 ke R1, maka permintaan wang untuk tujuan spekulasi akan menurun ke M1, kan? Tetapi ada bahagian pada kelok permintaan untuk tujuan spekulasi ni yang berbentuk anjal sempurna, straight line dan selari dengan paksi kuantiti wang. Maknanya bahagian ini straight line, selari dengan paksi kuantiti wang, dan bentuknya anjal sempurna. So bahagian kelok ini, okay, bahagian kelok ini dikenali sebagai perangkap kecairan. Bahagian yang anjal sempurna ini sahaja dikenali sebagai perangkap kecairan. Okey. Apa itu perangkap kecairan? Okey, perangkap kecairan ialah keadaan ekonomi yang mencapai kadar bunga yang paling rendah. Okey, yang paling rendah, yang paling minimum, dan keinginan memegang wang tunai tidak terhad. Ya, maksudnya terlalu ramai orang tidak berminat untuk menyimpan di bank.
Sebaliknya, bila kadar bunga terlalu rendah, orang ramai tak akan simpan duit di bank sebab dia tak akan dapat untung kerana bunga terlalu rendah. Dan keinginan memegang wang tunai tidak terlalu tinggilah, tidak terhad ini. Iaitu orang ramai memegang semua wang dalam bentuk tunai. Itu keadaan dia, dalam bentuk tunai. Jadi kalau berlaku perubahan, kalau kadar bunga ni turun lagi daripada art kosong dan ke bawah, turun lagi, dia tidak akan menambahkan permintaan wang untuk spekulasi ini. Dia akan menyebabkan semua wang tunai dikeluarkan daripada bank. Tidak menyebabkan semua, dan kadar bunga ini adalah pada tahap art kosong ini, pada tahap yang sepatutnya paling rendah. Kalau turun lagi, orang ramai akan keluarkan semua wangnya daripada bank, memegang semua duit, sebab tiada untung pula bila duit itu disimpan di bank kerana kadar bunganya yang terlalu rendah. Okey, kadar bunga yang terlalu rendah. Okey. Untuk lebih detail, kamu boleh rujuk buku rujukan kamu. Ada penerangannya lebih detail di sana. Di sini saya bagi tahu secara gambaran kasar saja. Gambaran kasar dan bentuk-bentuk kelok untuk tujuan spekulasi, awasan dan urus niaga. Urus niaga. Yang penting kamu kenal dulu kelok dia. Tapi untuk tujuan pembelajaran kita ini, kita akan lihat bagaimana setiap permintaan wang ini boleh membentuk satu jumlah. Kita akan campur semua ni. Tujuan permintaan wang untuk urus niaga, untuk awasan, campur dengan spekulasi, kita akan dapatkan satu kelok. Akan dapatkan satu kelok yang berbentuk yang menjumlahkan semua permintaan wang dalam ekonomi, dalam ekonomi. Okey, baik. Baik, cuba awak rujuk di sini. Kamu rujuk di sini pada rajah, pada gambar rajah yang saya tunjukkan ini menunjukkan pembentukan kelok permintaan wang. Yang mana ia menggabungkan semua permintaan wang untuk urus niaga dan awasan. Ini permintaan untuk spekulasi dan jumlahnya di sini. Jumlahnya di sini iaitu semua permintaan wang untuk urus niaga, awasan dan spekulasi ditunjukkan pada satu rajah ini, satu kelok ini. Ditunjukkan oleh satu rajah, satu kelok tersebut. Sebagai contoh di sini. Kita lihat jumlah permintaan wang dalam sesebuah ekonomi. Dalam sebuah ekonomi diperoleh dengan menjumlahkan permintaan wang untuk urus niaga, awasan dan spekulasi. Dan spekulasi. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah permintaan wang sama dengan MD. Simbol keseluruhan dia ialah MD, iaitu money demand. Sama dengan MDT tambah MDP tambah MDS. Urus niaga, awasan dan spekulasi. Tambah sekali semua. Baik, pada rajah A ni, pada rajah A ni, rajah ini menunjukkan hubungan awasan dan spekulasi. Awasan dan spekulasi ini, awasan dan urus niaga, urus niaga dan awasan, hubungannya dengan kadar bunga. Dan kita sudah lihat tadi bahawa hubungan kadar bunga dengan permintaan wang untuk urus niaga dan awasan ialah menegak, iaitu tiada hubungan. Tiada hubungan. Perubahan kadar bunga daripada art1 ke art2, art1 ke art0 ataupun art0 ke art1 menyebabkan kuantiti wang tidak berubah, kekal pada 50. Kuantiti wang yang diminta untuk urus niaga dan awasan ini kekal 50 walaupun kadar bunga berubah. Baik. Manakala rajah B ini pula, adalah rajah yang menunjukkan permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Untuk tujuan spekulasi.
Baik, kalau untuk tujuan spekulasi, dia bermula pada paksi kadar bunga ini. Okey, dia bersentuh pada paksi kadar bunga, bersentuh, iaitu pada R0 ini bersentuh di sini, ya, iaitu pada kadar bunga yang tinggi sangat, iaitu R0, maka permintaan wang untuk tujuan spekulasi adalah kosong. Maksudnya tiada permintaan wang untuk tujuan spekulasi pada kadar bunga R0. Tetapi bila kadar bunga turun daripada R0 ke R1, permintaan wang untuk tujuan spekulasi meningkat dari 0 ke 100, ya. 100. Kadar bunga turun, permintaan untuk spekulasi akan meningkat 100. Dan baik. Jadi pada kadar bunga, kita ambil dulu pada kadar bunga R0 ini. Okey, pada kadar bunga R0, kadar bunga R0 ini permintaan wang untuk awasan dan urus niaga ialah 50. Campur dengan permintaan wang untuk, kita guna formula ini kan, campur dengan permintaan wang untuk spekulasi adalah kosong. Okey, pada kadar bunga R0 ini permintaan wang untuk awasan dan urus niaga adalah 50. Permintaan wang untuk untuk spekulasi ialah kosong. Maka jumlah permintaan wang 50 tambah kosong sama dengan 50. So dapat 50 dekat sini. Kan? 50. Kita akan dapat satu titik di sini. Okey. Kita akan dapat satu titik di sini. Kan? Baik. Manakala pada kadar bunga R1, okey, permintaan wang untuk urus niaga dan awasan ialah 50 juga. Kekal. Tetapi permintaan wang untuk spekulasi ialah 100 pada kadar bunga R1. 100. Maka jumlah permintaan wang ialah sama dengan 50 tambah 100. So kita akan dapat 150 di sini. Okey, kita akan dapat 150 di sini, maka kita akan dapat satu lagi titik. Kan? So bila dua titik ini disambungkan, okey, bila dua titik ini disambungkan, maka kita akan dapat satu kelok yang dinamakan kelok permintaan wang. Okey, kelok permintaan wang. Okey, simbol dia MD. Okey, simbolnya MD, iaitu MDT tambah MDP tambah MDS. Okey, tambah MDS. Ya, so kita akan dapat satu bahagian kelok yang mencerun negatif macam ni. Dan ini macam biasa, perangkap kecairan. Bahagian kelok permintaan wang yang berbentuk anjal sempurna dikenali sebagai perangkap kecairan. Okey, perangkap kecairan. Ya, itulah situasi dia. Kalau kita tengok penerangan yang dibuat di sini, ya, di bawah ni, ya. Kalau nak lebih detail, boleh rujuk, ya. Boleh rujuk di sini. Okey, boleh rujuk. Berdasarkan Raja A, kelok permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan adalah menegak kerana tidak dipengaruhi oleh kadar bunga, kan. Apabila kadar bunga turun dari R0 ke R1, permintaan MDT dan MDP adalah tetap pada 50, walaupun kadar bunga berubah, kan. Okey, berdasarkan Rajah B pula, kelok permintaan wang untuk tujuan spekulasi MDS mencerun ke bawah, dari kiri ke kanan kerana permintaan wangnya berhubung songsang dengan kadar bunga. Okey, dengan kadar bunga. Apabila kadar bunga turun dari R0 ke R1, maka permintaan wang untuk spekulasi meningkat daripada sifar. Okey, daripada sifar di sini, sifar, ya. R0 berapa permintaan wang untuk spekulasi? Kosong. Daripada sifar kepada 100. Okey, 100. Rajah C pula menunjukkan permintaan wang secara keseluruhan, ya. Campur urus niaga, awasan dan spekulasi, campur dapat MD yang diterbitkan dengan menjumlahkan permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan serta spekulasi pada setiap kadar bunga. Ini maksud dia. Dia menjumlahkan permintaan wang untuk tujuan urus niaga, awasan, spekulasi pada setiap tingkat kadar bunga. Macam kita tunjuk tadilah, pada setiap kadar bunga, pada kadar bunga R0, 50 tambah 0, 50. Kan? Pada R1, 50 tambah 100, 150.
Kan? Itu kita maksud dia ni. Maksud ayat ni seperti yang saya tunjuk tadilah, ya. Kita tambah secara mendatar pada setiap tingkat kadar bunga. Okey. Misalnya pada kadar bunga R kosong, okey, MD 50 tambah kosong sama dengan 50, kan? Okey. Apabila kadar bunga turun dari OR, MD 50 tambah 100, jadi 150. Okey, 150. Jelas bahawa kelo MD yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan songsang antara kadar bunga dan permintaan wang. Maknanya secara keseluruhannya permintaan wang ini berbentuk hubungan negatif dengan kadar bunga. Hubungan negatif itu sebenarnya disebabkan oleh permintaan wang untuk tujuan spekulasi sahaja. Kan? Kalau mengikut permintaan untuk tujuan urus niaga dan awasan, dia tiada hubungan dengan kadar bunga. Sebab itu kita ambil di sini straight line. Ini sebenarnya permintaan untuk awasan dan urus niaga. Okey, yang selebihnya ini sebenarnya spekulasi, ya, spekulasi. Jadi antara kadar bunga dengan permintaan wang, bahagian kelo MD yang mendata atau anja sempurna itu merupakan perangkap kecairan. Okey, merupakan perangkap kecairan. Alright. Okey, itulah konsep-konsep yang saya boleh terangkan dalam permintaan wang yang diasaskan oleh Keynes. Okey, yang diasaskan oleh Keynes. Baik, satu perkara lagi yang ada kawan-kawan kamu tanya dalam ada kawan-kawan kamu tanya dalam grup WhatsApp tu, kurang faham lagi tentang dengan bocoran bocoran tunai, kan? Andaian proses penciptaan kredit. Ini. Okay, ada kawan kamu tanya, dia cakap, kenapa semalam saya cakap dalam video yang lepas tu saya cakap nisbah rizab 10%, tapi dalam buku saya 20%. Ada kawan kamu tanya. Ya? Sebenarnya dia macam ni, nisbah rizab itu ditentukan oleh Bank Pusat dan ia sentiasa berbeza. Kan? So kalaulah soalan minta kamu tunjukkan bagaimana proses penciptaan kredit berlaku, kan? Beri contoh, kamu boleh letak nisbah rizab kamu sendiri. Sebab kita nak bagi contoh. Kamu boleh letak 10, 15, 20, 25, boleh. Itu sebenarnya 10% ini contoh, ya. 10% ini adalah contoh nisbah rizab yang ditentukan oleh penulis buku ini, kan? Kalau soalan minta, ada juga yang 20%, kan? Ada yang 25%. Dan ingat, ya, nisbah rizab ini akan menentukan nilai pengganda wang, ya, nilai pengganda wang. Okey. Dan yang kedua, ada kawan kamu tanya tentang konsep tiada bocoran tunai, ya, tiada bocoran tunai. Baik, ingat semalam, ya, dalam proses penciptaan kredit ini, kalau diandaikan tiada bocoran tunai, bermaksud, okey, bermaksud kalau kita ambil contoh di sini, okey, individu A, okey, individu A mendepositkan wang tunai sebanyak 100 dalam bank Z, okey, ke dalam bank Z, kan? Ke dalam bank bank X, kan? Dan di sini juga disebut bahawa dalam bank X itu, bank X akan simpan 10% daripadanya sebagai rizab dan 90% lagi akan diberi pinjam kepada individu B, kan? Akan diberi pinjam kepada individu B sebanyak 90. Ya, sebanyak 90. Okey, dan tiada bocoran tunai itu bermaksud individu B ini dia akan menyimpan wang tersebut dalam bank Y sebanyak 90 juga. Sebanyak 90 juga. Ya, itu maksud tiada bocoran tunai. Kalau dia simpan di bank Y, ya, dia simpan di bank Y tak sampai 90, katakan 80 dia simpan di bank Y, 10 lagi dia belanja, maka berlakulah bocoran tunai di situ sebanyak 10, ya, sebanyak 10. Sepatutnya kalau kita lihat kunci kira-kira ini, kan, di bank Y ini sepatutnya individu B ni dia simpan sebanyak 90,
So tiada berlaku bocoran tunai lah di sini, sebab dia pinjam daripada bank X sebanyak 90 dan dia simpan di bank Y sebanyak 90 juga. So tiada berlaku bocoran tunai di situ, kerana dia simpan sebanyak yang dia simpan sebanyak yang dia pinjam. Tetapi sebaliknya, jika dia pinjam sebanyak 90 daripada bank X tetapi dia simpan di bank Y sebanyak 80, maka 10 lagi dia belanja beli barang-barang harian misalnya, maka 10 itu ialah bocoran tunai. Di situ telah berlaku bocoran tunai sebanyak 10. Itu maksud tiada bocoran tunai. Tiada bocoran tunai bermaksud dia pinjam 90, dia masuk ke bank lain pun sebanyak 90. Itu maksud tiada bocoran tunai. Okey, itu maksud tiada bocoran tunai. Dan yang kedua berkaitan dengan andaian yang kelima itu. Okey, andaian kelima, penyimpan tidak menggunakan semua simpanannya. Maksudnya orang individu yang menyimpan wang di sesebuah bank itu dia tidak mengeluarkan semua simpanannya. Maknanya bank akan sentiasa ada wang untuk diberi pinjam kepada orang ramai. Kalau individu menggunakan semua simpanan, maka bank tidak ada wang lah untuk dipinjamkan kepada orang lain. Tapi dengan andaian di sini, penyimpan tidak menggunakan semua simpanannya. Maknanya bank mempunyai simpanan orang ramai di dalam bank tersebut untuk diberi pinjam kepada orang lain pula. Okey, tak apa, yang andaian kelima ni okey, tapi yang penting awak kena faham andaian 1, 2, 3 dan 4 ini. Okey, ya. So itu saja untuk kelas pada video pada kali ini. Saya harap kamu faham, dan jika tak faham boleh hubungi saya ya dalam grup WhatsApp ataupun Telegram ya. Please boleh bertanya ya. Saya sentiasa ada untuk kamu ya. Okey, terima kasih. Itu saja.